Berita Pak Kado, Sri Naga, seorang penduduk sebuah kampung di pedalaman Kashmir, dilaporkan berlakon sudah mati dan cuba melepasi sekatan polis untuk pulang ke rumah dengan menaiki ambulans. Hakim Din 70 dikatakan dirawat di sebuah hospital di Jammu kerana mengalami kecederaan kecil di kepala dan terperangkap berikutan pihak berkuasa mengisytiharkan perintah berkurung. Warga mas itu kemudian menerima cadangan seorang pemandu ambulans supaya dia berpura-pura mati untuk melepasi sekatan jalan yang dilakukan ketika perintah berkurung dilaksanakan di negara itu. Dia bersama 3 lagi lelaki menaiki ambulans itu kerana mahu kembali ke Poonch, sebuah wilayah yang bersempadan dengan Pakistan. Superintendent Polis Ramesh Angral berkata 4 lelaki dan pemandu ambulans itu memandu lebih 160 km dan melepasi banyak sekatan jalan menggunakan sijil kematian palsu. Ambulans itu bagaimanapun dihentikan di sekatan terakhir dan polis mendapati lelaki yang diselubungi kain dalam kenderaan itu kelihatan masih hidup, katanya. Ambulans itu bagaimanapun dihentikan di sekatan terakhir dan polis mendapati lelaki yang diselubungi kain dalam kenderaan itu kelihatan masih hidup, katanya. Ini baru champion. Di Malaysia ada yang degil pakat maki penguat kuasa polis dan pekerja majlis. Buatnya merengkoklah dalam rumah besi. Kadang-kadang pelik juga ya. Kita bagi arahan untuk kesenangan masa akan datang, tetapi arahan itu dipelekehkan. Masing-masing fikir mereka saja yang ada perkara penting berbanding dengan orang lain. Pada peringkat ini, rakyat tidak seharusnya mementingkan diri sendiri. Bak kata pepatah Melayu, seperti enau dalam beluka, masing-masing mati pucuk. Berita berikutnya, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu dan dilanjutkan sehingga 14 April ini, Malaysia berkemungkinan akan mengalami situasi pertambahan jumlah kelahiran bayi yang luar biasa pada Januari tahun hadapan. Ketua Unit Kesihatan Reproduktif Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dr. Hamizah Muhammad Hassan menjelaskan PKP mampu mempengaruhi kadar kelahiran penduduk negara menjelang awal tahun depan kerana majoriti pasangan berkahwin kini terpaksa berkurung sepanjang tempoh itu. Beliau merujuk kepada kes kelahiran baru secara luar biasa yang pernah berlaku di luar negara, khususnya di Maine dan di New Hampshire, Amerika Syarikat, apabila bandar berkenaan ditutup beberapa minggu akibat cuaca ribut salji yang buruk pada tahun 1998. Saya memetik kenyataan dibuat Patrick Whittle, wartawan Associated Press, iaitu pada tahun 1998 terdapat ribut salji yang buruk di Maine dan di New Hampshire. Bandar itu terpaksa ditutup dan penduduk terperangkap di rumah dalam jangka masa yang lama. 9 bulan kemudian terjadi baby boom, kelahiran bayi luar biasa di sana. Perkara yang sama juga dijangka boleh berlaku di Malaysia kerana rakyat terpaksa duduk di rumah melalui tempoh PKP ketika ini. Rasanya berita awal Pak Kado ada menyatakan kebimbangan ini dulu. Ianya bukan sekadar melawak, tapi hakikatnya betul. Yelah, kalau sudah 24 jam dekat rumah selama hampir sebulan, bayangkanlah pantang tersentuh je. Tambah-tambah pula sekarang ini petang dan malam musim hujan. Kalau dah hujan dan sejuk tu faham-fahamlah, lipat kain je lah gamaknya. Dr. Hamizah berkata sekiranya bimbang berlaku kehamilan selepas melakukan hubungan kelamin, wanita boleh mengambil serta-merta ECP pada kadar 2 biji sekali makan disusuli sebiji pil selepas 12 jam. Pil ini boleh dimakan dalam tempoh 72 hingga 150 jam atau 3 hari maksimum, tetapi keberkesanannya hanya 85% sahaja. Perlu diingat ya, hanya isteri saja yang makan pil tersebut. Jangan lelaki memandai-mandai pula mahu makan pil perancang. Gunakanlah masa anda sebaik mungkin dalam PKP ini. Buatlah isteri itu seperti beruk dapat bunga. Saya Kado melaporkan untuk Berita Pak Kado.